Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang tajuk 1.1, pengenalan kepada perniagaan. Maksud perniagaan ialah aktiviti jual beli barang dan penyediaan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Perniagaan meliputi 4 perkara penting, iaitu barang atau perkhidmatan. Barang ialah produk fizikal yang boleh dilihat seperti kereta, baju, komputer, telefon, makanan dan sebagainya. Perkhidmatan pula merujuk kepada produk bukan fizikal yang dapat memberi kepuasan atau nilai faedah kepada pengguna seperti perbankan, perhotelan, pengangkutan dan perhubungan. Yang kedua, memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Pengguna akan membeli sesuatu barangan jika barangan tersebut memberi kepuasan maksimum atau nilai faedah kepadanya. Oleh itu, untuk mendapatkan keuntungan perniagaan, peniaga harus mengeluarkan atau menjual barangan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang ketiga, wujud pertukaran nilai. Pertukaran nilai merujuk kepada nilai aktiviti perniagaan dalam bentuk wang yang diterima antara penjual dengan pembeli. Dan yang terakhir merupakan keuntungan perniagaan. Keuntungan ialah matlamat bagi setiap aktiviti perniagaan dan merupakan ganjaran kepada peniaga daripada perniagaan yang dijalankan. Seterusnya, organisasi terdiri daripada dua jenis, iaitu organisasi perniagaan dan juga organisasi bukan perniagaan. Organisasi perniagaan menjalankan aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. Manakala organisasi bukan perniagaan pula menjalankan aktiviti yang tidak bertujuan mendapatkan keuntungan, contohnya kelab dan persatuan, koperasi serta badan-badan sukarela. Di sini, saya akan menerangkan tentang perbezaan antara organisasi perniagaan dan juga organisasi bukan perniagaan. Aspek yang pertama ialah matlamat dan tujuan penubuhan. Organisasi bermotifkan untung memaksimumkan keuntungan perniagaan, manakala organisasi bukan bermotifkan untung menjaga kepentingan dan kebajikan sosial ahli-ahli organisasi. Seterusnya, sumber kewangan bagi organisasi bermotifkan untung ialah modal sendiri, keuntungan perniagaan, pinjaman bank atau simpanan sendiri. Manakala organisasi bukan bermotifkan untung, yuran ahli, sumbangan, masyarakat atau geran daripada kerajaan. Yang ketiga, aktiviti utama. Aktiviti utama bagi organisasi bermotifkan untung, pengeluaran produk dan penjualan produk atau perkhidmatan, bercorak kemasyarakatan rekreasi, aktiviti sosial atau aktiviti sukarela. Yang keempat, perundangan. Organisasi bermotifkan untung tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965, manakala organisasi bukan bermotifkan untung tertakluk di bawah Akta Pertubuhan 1966. Yang kelima, pendaftaran organisasi. Organisasi bermotifkan untung didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, manakala organisasi bukan bermotifkan untung didaftarkan di Pendaftar Pertubuhan ROS. Dan yang terakhir ialah percukaian. Organisasi bermotifkan untung dikenakan cukai syarikat ke atas keuntungan yang diperolehi, manakala organisasi bukan bermotifkan untung tidak dikenakan cukai. Peranan dan untung. Peranan keuntungan adalah jumlah hasil atau pendapatan melebihi jumlah pembelanjaan atau jumlah kos perniagaan. Keuntungan terbagi kepada dua. Keuntungan yang pertama ialah untung kasar. Untung kasar iaitu untung yang diperoleh daripada lebihan hasil jualan berbanding dengan kos jualan. Keuntungan yang kedua adalah untung bersih. Untung bersih iaitu untung yang diperoleh daripada lebihan untung kasar berbanding dengan jumlah pembelanjaan atau lebihan jumlah pendapatan berbanding kos jualan dan pembelanjaan. Kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan atau kepada pemilik perniagaan ialah: yang pertama, sebagai ganjaran kewangan kepada pemilik perniagaan, pengusaha atau usahawan dan pelabur dalam bentuk pemberian dividen hasil daripada kewangan yang diperoleh. Yang kedua, perniagaan boleh melaksanakan tanggungjawab sosial. Yang ketiga, boleh mempengaruhi nilai syar syarikat atau nilai syarikat di pasaran. Yang keempat, penakatan, memastikan perniagaan kekal dan terus beroperasi di pasaran. Yang kelima, menunjukkan gambaran status atau imej pemilik perniagaan kepada masyarakat.
Yang keenam, memberikan motivasi kepada pemilik perniagaan untuk bekerja dengan lebih kuat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan perniagaan kepada negara. Yang pertama, memberi pendapatan kepada negara melalui sebaran cukai perniagaan. Yang kedua, mewujudkan peluang perniagaan kepada penduduk tempatan dan mengurangkan kadar pengangguran atau meningkatkan kadar guna tenaga negara. Yang ketiga, membangunkan peluang perniagaan dan meningkatkan kegiatan perusahaan huluan atau mewujudkan perusahaan lain yang menyokong perusahaan asas. Peranan perniagaan yang kedua ialah kepada masyarakat. Yang pertama, memenuhi keperluan dalam menyediakan barang dan perkhidmatan. Yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan melalui pengambilan pekerja untuk menjalankan usaha perniagaan. Yang ketiga, pembangunan masyarakat setempat dengan menyediakan peluang untuk mencuburi perniagaan melalui sistem bekalan dan jualan. Peranan yang ketiga ialah kepada ekonomi. Pertama, membantu meningkatkan pendapatan kerajaan melalui kutipan cukai dari perniagaan yang mencatat keuntungan. Kedua, meningkatkan kemudahan awam seperti infrastruktur, pengangkutan dan perhubungan. Yang ketiga, mengurangkan kadar pengangguran. Dan yang keempat, meningkatkan ekonomi negara. Dan akhir sekali ialah peranan perniagaan kepada pengguna. Yang pertama, menyediakan barang dan perkhidmatan. Yang kedua, mempelbagaikan barangan di pasaran. Dan yang ketiga, menyediakan perkhidmatan selepas jualan. Di dalam perniagaan terdapat 5 faktor pengeluaran. Yang pertama, bahan mentah. Bahan mentah merupakan input penting yang digunakan dalam proses pengeluaran. Sebagai contoh, tepung gandum digunakan sebagai input dalam penghasilan kek. Yang kedua ialah modal. Modal merupakan aset yang dilaburkan dalam perniagaan. Sebarang bentuk pelaburan yang akan menghasilkan pulangan kepada syarikat. Sebagai contoh, mesin, bangunan dan jentera. Yang ketiga pula ialah modal insan, iaitu segala usaha kepakaran atau kemahiran yang disumbangkan oleh individu dalam proses pengeluaran. Keupayaan fizikal dan mental digunakan dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, pekerja mahir, pekerja separuh mahir dan pekerja tidak mahir. Yang keempat ialah teknologi, iaitu suatu kaedah atau peralatan yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Teknologi juga membantu usahawan dalam melancarkan proses pengeluaran, meningkatkan kecekapan, meningkatkan daya saing dan meningkatkan proses operasi perniagaan. Sebagai contoh, penggunaan telefon pintar memudahkan peniaga berkomunikasi dengan pemborong. Yang kelima ialah keusahawanan, iaitu kemahiran atau keupayaan seseorang individu dalam menguruskan atau membangunkan perniagaan dengan menggabungkan pelbagai faktor pengeluaran. Sebagai contoh, usahawan memiliki ciri inovatif dan kreatif untuk menghasilkan barang yang tidak wujud di pasaran. Dalam perniagaan juga terdapat proses perniagaan, iaitu merujuk kepada aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah perniagaan dalam usaha memaksimumkan keuntungannya. Terdapat 5 proses perniagaan. Yang pertama ialah input. Input merupakan faktor pengeluaran yang digunakan untuk proses pengeluaran barang atau perkhidmatan. Sebagai contoh, bahan mentah, modal insan dan sebagainya yang akan digunakan di dalam input. Proses kedua ialah proses tambah nilai ataupun transformasi, iaitu proses menukarkan input kepada output dengan menggunakan faktor pengeluaran. Proses ini melibatkan perubahan pada bentuk, rupa, warna dan sebagainya. Proses ketiga pula ialah output, iaitu produk siap atau produk separuh siap yang telah diperoleh daripada proses pengeluaran. Sebagai contoh, penghasilan kain daripada kapas yang telah diproses. Proses keempat pula ialah pemasaran, iaitu melibatkan usaha mengagihkan keluaran siap kepada pengguna sasaran. Urus niaga akan berlaku antara penjual dan pembeli. Proses kelima pula ialah untung atau rugi, di mana untung merupakan lebihan hasil terhadap kos, manakala rugi lebihan kos terhadap hasil. Keuntungan merupakan ganjaran kepada usahawan. Berikutnya adalah cabaran perniagaan. Perniagaan masa ini semakin mencabar dan bergantung kepada kecekapan pengurusan, kreativiti dan inovasi usahawan. Aktiviti penyelidikan dan pembangunan serta kemajuan teknologi adalah sangat penting untuk menghasilkan barangan yang lebih berdaya saing. Penggunaan teknologi moden seperti teknologi robotik jentera dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran dan produktiviti. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi pula memudahkan dan meningkatkan lagi aktiviti perniagaan serta perdagangan di dalam negara maupun antarabangsa.
Perniagaan pada masa depan akan menghadapi lebih banyak cabaran seperti yang berikut. Berikut merupakan cabaran perniagaan pada masa depan. Cabaran yang pertama ialah globalisasi. Dengan wujudnya globalisasi, persaingan sengit dari kualiti harga dan persembahan produk serta mobiliti pekerja akan dihadapi oleh peniaga. Cabaran yang kedua pula ialah ledakan teknologi dan sistem maklumat. Perkembangan teknologi menyebabkan banyak kaedah-kaedah baharu dicipta. Perubahan produk memerlukan kemahiran teknologi dan modal yang tinggi. Cabaran yang ketiga, kewujudan blok-blok perniagaan. Kewujudan blok-blok perniagaan menyebabkan ketepuan pasaran dan timbul persaingan sengit. Cabaran yang keempat ialah kekurangan sumber. Sesetengah sumber semakin berkurangan. Inovasi dan kreativiti yang tinggi diperlukan untuk meningkatkan produktiviti. Cabaran yang kelima adalah perubahan struktur demografi. Kebanjiran tenaga wanita dalam pasaran memerlukan kemudahan dan suasana kerja yang berbeza dari suasana biasa. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang persekitaran umum. Ianya terbagi kepada 6 bahagian. Yang pertama ialah persekitaran ekonomi. Melihat kepada sistem ekonomi yang diamalkan di dalam sesebuah negara. Antara sistem yang diamalkan ialah sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, campuran dan sistem ekonomi Islam. Setiap sistem yang diamalkan akan memberi kesan yang berbeza dari segi pemilikan perusahaan, hak ke atas keuntungan, pengurusan perusahaan, hak pekerja, imbuhan dan pampasan pekerja. Yang kedua pula ialah persekitaran persaingan / jaringan. Ianya merupakan faktor yang mempengaruhi usaha-usaha pemasaran syarikat. Oleh itu, syarikat perlu mengkaji persaingannya dari segi strategi pemasaran. Bentuk syarikat sama ada syarikat domestik atau syarikat asing dan juga saiz syarikat. Di dalam persekitaran persaingan terdapat beberapa struktur pasaran iaitu persaingan monopoli, persaingan oligopoli, persaingan monopolistik dan persaingan tulen. Persaingan tersebut secara tidak langsung dapat membantu syarikat perniagaan dalam meningkatkan kualiti sesuatu perniagaan yang hendak dijalankan. Yang ketiga pula ialah persekitaran sosial budaya. Sosial budaya adalah satu set gabungan kepercayaan, nilai, adat, amalan, idea dan sikap yang serupa yang terdapat dalam suatu kumpulan. Ianya merangkumi aspek-aspek kebendaan dan bukan kebendaan. Ini bermaksud suatu perniagaan yang hendak dijalankan mestilah mendasari kepercayaan masyarakat itu, kerana jika perniagaan yang berjalan tidak memenuhi kehendak masyarakat tersebut, maka ianya tidak dapat menembusi suatu pasaran. Oleh itu, syarikat perniagaan yang ingin menembusi sesuatu pasaran perlu terlebih dahulu mengetahui budaya tempat berkenaan, kerana budaya penduduk suatu tempat itu mempengaruhi gaya hidup, cara pembelian dan pemikiran mereka. Yang keempat pula, persekitaran politik dan undang-undang. Persekitaran politik dan undang-undang mengandungi undang-undang dan peraturan yang kebanyakannya menyangkut aktiviti perniagaan. Namun, perniagaan memerlukan politik dan perundangan yang dibuat oleh kerajaan untuk melindungi masyarakat daripada alam sekitar dan mewujudkan persaingan yang sihat dan dapat melindungi pengguna dari dikelirukan oleh syarikat perniagaan yang tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan perubahan politik di suatu tempat. Yang kelima pula merujuk persekitaran teknologi. Merujuk kepada ciptaan baru yang dihasilkan oleh penyelidikan. Teknologi telah mendatangkan kesan jangka panjang kepada gaya hidup, corak pembelanjaan dan ekonomi masyarakat. Penemuan teknologi baru boleh menyebabkan perubahan-perubahan seperti mewujudkan industri baru, mengubah atau menghapuskan industri yang sedia ada, merangsang pasaran dan industri yang tidak berkaitan dengan teknologi baru, dan berlaku kemajuan dalam teknologi seperti internet. Dan yang terakhir pula ialah persekitaran fizikal. Ianya merangkumi semua sumber semula jadi termasuk air, udara, bahan galiran dan hasil tanaman yang dijadikan sebagai input untuk pengeluaran barangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang persekitaran tugas. Yang pertama ialah pembekal. Pembekal merupakan orang yang menghubungkan di antara pihak pengeluar dan pelanggan. Pembekal adalah pihak bertanggungjawab membekalkan bahan mentah, peralatan, barang siap dan separuh siap sebagai input kepada sesebuah syarikat perniagaan. Input-input tersebut diperlukan oleh perniagaan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan-pelanggan lain. Contoh pembekal ialah pemborong, peruncit dan ejen serta broker.
Fungsi penting yang dilakukan oleh mereka ialah supaya tidak kekurangan barang berlaku, tidak kelewatan dalam penghantaran barang yang dihantar mestilah mengikut spesifikasi, kualiti, keperluan pihak pelanggan. Kemudian pelanggan merupakan komponen terpenting dan fokus utama sesebuah perniagaan dijalankan. Pelanggan adalah orang yang terpenting dalam menentukan kehendak atau keperluan mereka. Contoh pelanggan ialah individu, kerajaan dan syarikat lain. Setiap pelanggan mempunyai ciri yang berbeza sama ada dari segi produk yang dibeli ataupun cara keputusan belian yang dibuat. Kemudian, pembiaya dan pemodal. Umumnya merujuk kepada bank, syarikat kewangan, syarikat insurans dan syarikat kad kredit yang terlibat dalam urus niaga kewangan yang menanggung risiko dalam urus niaga belian dan jualan barangan. Peniaga kecil banyak bergantung kepada pembiaya dan pemodal dalam mendapatkan sumber modal untuk meningkatkan aktiviti mereka. Selain itu, pengguna akhir memerlukan khidmat pembiaya untuk membuat pembelian kerana sekiranya tiada pembiaya, pengguna akhir tidak dapat melakukan pembelian akibat berlakunya kekangan dalam wang tunai. Kemudian, kerajaan. Tanggungjawab firma terhadap perniagaan ialah memastikan perniagaan mengikut syarat-syarat undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapat layanan yang adil dan kesejahteraan dan keadaan fizikal yang terpelihara. Dan ia juga dapat menyediakan kemudahan untuk golongan peniaga. Akhir sekali, pekerja. Perniagaan mesti menyediakan suasana tempat kerja yang baik dan ia dapat mempengaruhi tingkah laku pekerja dan akhirnya akan membawa kepada produktiviti perniagaan. Dan menyediakan kemudahan tempat kerja yang selamat. Ia dapat memberikan pelbagai faedah kepada pekerja di samping faedah wajib yang mereka perolehi. Dan ia berlaku secara adil semasa melakukan pemilihan pekerja. Terdapat 4 jenis pemilikan aktiviti perniagaan iaitu milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan koperasi. Syarikat terbahagi kepada 2 iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Ciri-ciri pemilikan aktiviti perniagaan bagi milikan tunggal ialah dimiliki oleh seorang pengusaha, mempunyai liabiliti tidak terhad, operasi dan modal yang kecil perlu didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Seterusnya, perkongsian. Perkongsian ini akan dimiliki oleh 2 hingga 20 orang pemilik. Agihan, untung atau rugi mengikut sumbangan modal. Liabiliti tidak terhad. Dikawal oleh Akta Perkongsian 1961. Seterusnya, syarikat sendirian berhad akan dimiliki oleh 2 hingga 50 orang pemilik. Perkataan SDN BHT pada sebahagian dari nama syarikat. Liabiliti terhad kepada jumlah saham yang dilaburkan sahaja. Pemegang saham adalah pemilik syarikat. Seterusnya, syarikat awam berhad dimiliki oleh 2 hingga tiada had pemilik. Pemegang saham adalah pemilik syarikat. Perkataan BHT pada sebahagian daripada nama syarikat. Pemegang saham adalah pemilik syarikat. Akhirnya, koperasi. Bilangan ahli sekurang-kurangnya 50 orang. Liabiliti terhad kepada jumlah saham yang dimiliki. Penghargaan untung dalam bentuk dividen dan bonus. Motif utama adalah untuk meningkatkan kebajikan ekonomi dan sosial. Seterusnya, kelebihan pemilikan aktiviti perniagaan. Milikan tunggal mula ditubuhkan kerana tidak terikat dengan Akta Syarikat 1965. Kebebasan untuk membuat keputusan dan bertindak kerana tidak perlu berunding daripada orang lain. Beban cukai yang rendah iaitu hanya dikenakan cukai pendapatan individu dan pemilik menikmati semua keuntungan. Seterusnya, perkongsian. Perkongsian modal yang lebih banyak dapat dikumpulkan. Mudah ditubuhkan kerana tidak terikat dengan Akta Syarikat 1965. Kemahiran dan kepakaran yang berlainan dapat dikumpulkan dan digabungkan antara rakan kongsi. Risiko dan kerugian perniagaan ditanggung bersama oleh semua rakan kongsi. Seterusnya, syarikat. Syarikat dapat mengumpul modal yang lebih besar melalui penjualan saham syarikat. Pemilik syarikat menanggung liabiliti yang terhad kepada sumbangan modal sahaja. Perniagaan akan terus kekal walaupun berlaku kematian pemegang sahamnya. Terdapat pengususan dalam pengurusan untuk operasi yang lebih cekap dan berkesan. Akhirnya, koperasi. Koperasi mengutamakan kepentingan ahli dan bukannya keuntungan. Memupuk sikap kerjasama dan saling membantu antara ahli. Pengurusan dijalankan secara demokrasi. Mendapat sokongan daripada pihak kerajaan. Keuntungan koperasi dikecualikan daripada cukai keuntungan perniagaan. Kelemahan pemilikan aktiviti perniagaan. Kelemahan bagi milikan tunggal ialah liabiliti tidak terhad iaitu melibatkan harta peribadi untuk membayar hutang. Modal yang terhad menyebabkan perniagaan sukar berkembang.
sukar mendapat pinjaman daripada bank dan pemilik tiada kemahiran ataupun mempunyai kemahiran yang terhad. Seterusnya, perkongsian. Liabiliti tidak terhad iaitu melibatkan harta peribadi untuk membayar hutang. Kewujudan perkongsian terpaksa dibubarkan sekiranya ada rakan kongsi meninggal dunia, muflis atau menarik diri dari perkongsian. Boleh timbul konflik atau ketidakfahaman di kalangan rakan kongsi. Masalah yang dibuat oleh seorang rakan kongsi akan memberi kesan negatif kepada rakan kongsi yang lain. Seterusnya, syarikat. Proses penubuhan syarikat yang rumit kerana tertakluk kepada syarat-syarat ketat dalam Akta Syarikat 1965. Cukai syarikat yang tinggi iaitu 24% ke atas keuntungan syarikat. Boleh timbul konflik antara pemegang saham dengan pihak pengurusan. Dan penubuhan syarikat melibatkan kos yang tinggi. Seterusnya, koperasi. Pengurusan koperasi mungkin dimanipulasi oleh individu yang ada kepentingan peribadi. Ramai ahli tidak aktif menyebabkan matlamat penubuhan koperasi tidak tercapai. Tidak mampu bersaing dengan bentuk perniagaan lain. Tidak bebas bergerak kerana dikawal selia oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Langkah penubuhan milikan tunggal. Cara pertama, membuat permohonan carian nama dengan menggunakan borang PNA 42. Cara kedua, membuat permohonan pendaftaran dengan menggunakan borang A. Seterusnya, membayar yuran pendaftaran. Cara keempat, mendapatkan sijil perakaunan pendaftaran borang D dan mempamerkannya. Seterusnya, langkah penubuhan perkongsian. Langkah pertama, membuat permohonan pendaftaran dengan menggunakan borang A yang mengandungi butiran berikut: nama dan alamat rakan kongsi, nama dan jenis perniagaan yang dijalankan, tempoh perkongsian, sumbangan modal setiap rakan kongsi, nisbah pembahagian untung, tanggungjawab dan kuasa setiap rakan kongsi. Kedua, membayar yuran pendaftaran. Ketiga, mendapatkan sijil perakuan pendaftaran borang D dan mempamerkannya. Seterusnya, langkah penubuhan syarikat. Langkah pertama, membuat pendaftaran dengan pendaftar syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kedua, membuat bayaran yuran pendaftaran syarikat berdasarkan jumlah modal dibenarkan. Ketiga, memohon untuk carian nama dengan menggunakan borang 13A. Keempat, menyediakan dokumen berikut untuk tujuan pendaftaran. Kelima, menyerahkan semua dokumen yang terlibat. Keenam, mendapatkan sijil perakuan syarikat borang 9. Akhirnya, langkah penubuhan koperasi. Langkah pertama, membuat permohonan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kedua, apabila kelulusan diperoleh daripada SKM, Jawatan Kuasa Penaja akan dilantik untuk menjalankan tugas-tugas awalan berikut: menentukan jenis koperasi yang ditubuhkan, menyediakan aturan kegiatan utama dan kegiatan sampingan koperasi, mengubah undang-undang kecil koperasi, mendaftarkan sekurang-kurangnya 100 orang bakal ahli. Langkah ketiga, Mesyuarat Agung menubuhkan akan diadakan dengan tujuan berikut: mendapatkan ketetapan dari bakal anggota untuk menubuhkan koperasi, menerima undang-undang kecil koperasi, memilih anggota lembaga pengarah koperasi, mendengar taklimat dari pegawai SKM tentang hak dan tanggungjawab ahli. Langkah keempat, dokumen pendaftaran berikut perlu diserahkan kepada SKM tidak lewat dari 7 hari selepas Mesyuarat Agung Penubuhan. Borang permohonan yang ditandatangani oleh 10 ahli Jawatan Kuasa Penaja, 3 naskah undang-undang kecil koperasi, minit Mesyuarat Agung Penubuhan yang ditandatangani oleh 50 orang ahli yang adil. Langkah kelima, sijil perakuan akan dikeluarkan oleh SKM setelah koperasi didaftarkan. Aktiviti perniagaan terbagi kepada dua. Yang pertama, pengeluaran dan perkhidmatan. Pengeluaran terdapat 5 jenis. Yang pertama, pengeluaran ekstraktif, melibatkan aktiviti pengeluaran bahan mentah daripada sumber-sumber jadi dan bumi sama ada di daratan atau di lautan tanpa mengubah bentuk asalnya. Contohnya, aktiviti pelandangan, pembalakan, pelombongan dan perikanan. Perniagaan yang terlibat akan menghasilkan dan memproses bahan mentah dan seterusnya digunakan untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap. Yang kedua, pengeluaran barangan pengguna. Melibatkan proses pengeluaran barang-barang untuk kegunaan pengguna akhir. Barang ini dibeli oleh pengguna untuk kegunaan sendiri atau keluarga dan bukan untuk tujuan perniagaan. Contohnya beras, gula dan minyak.
Yang ketiga, pengeluaran barangan industri. Melibatkan pengeluaran barang-barang keperluan industri atau kilang-kilang dalam bentuk barangan separuh siap atau barangan siap. Barangan ini dibeli bertujuan untuk dijual semula atau diproses semula untuk menghasilkan barangan baru atau barangan dibeli untuk membantu operasi perniagaan. Contohnya komponen barangan elektrik dan komponen pengeluaran kenderaan. Yang keempat, pembuatan. Merupakan aktiviti memproses bahan mentah yang dikeluarkan oleh industri ekstraktif untuk menghasilkan barangan siap. Contohnya memproses getah bagi menghasilkan tayak. Yang kelima, pemasangan. Melibatkan aktiviti pemasangan komponen-komponen sesuatu barang untuk menghasilkan barangan siap. Contohnya pemasangan komponen kereta dan komputer. Dan seterusnya, aktiviti perniagaan perkhidmatan. Terdapat 6 jenis perkhidmatan. Yang pertama, perkhidmatan peruncitan. Aktiviti perniagaan yang menjual barang dengan kuantiti yang kecil kepada pengguna akhir. Melibatkan aktiviti peragaan barang, melayan pelanggan dan memberi khidmat selepas jualan. Yang kedua, perkhidmatan pemborongan. Aktiviti perniagaan yang membeli dan menjual dalam kuantiti yang kecil pada peruncit. Melibatkan aktiviti memecah pukat, membungkus, menjenama dan menghantar barang kepada peruncit. Yang ketiga, perkhidmatan kewangan. Aktiviti perniagaan yang menawarkan perkhidmatan kewangan seperti bidang pengumpulan modal, pelaburan ekuiti, penyediaan kemudahan kredit, urus niaga pasaran wang, aktiviti perbankan, aktiviti insurans dan lain-lain. Pihak yang menawarkan aktiviti tersebut ialah bank, syarikat insurans dan syarikat amanah saham serta syarikat sekuriti. Yang keempat, perkhidmatan profesional. Aktiviti perniagaan yang menawarkan perkhidmatan yang khusus seperti perkhidmatan perakaunan, guaman dan perubatan. Individu yang terlibat biasanya memiliki kemahiran dan kepakaran yang berkaitan dengan bidang yang diceburinya. Yang kelima, perkhidmatan perhotelan. Aktiviti perniagaan yang menawarkan tempat penginapan, makanan dan minuman serta kemudahan rekreasi untuk pelancong tempatan atau asing seperti hotel Vistana, hotel Seri Malaysia dan lain-lain. Yang keenam, perkhidmatan pendidikan. Aktiviti perniagaan yang menawarkan pendidikan kepada orang ramai sama ada secara sambilan atau sepenuh masa seperti pusat tuition, sekolah swasta, pusat latihan teknikal, kolej dan universiti swasta. Pembandingan antara aktiviti berasaskan pengeluaran dengan perkhidmatan. Dari segi aspek produk, perniagaan berasaskan pengeluaran menghasilkan barang yang nampak dalam bentuk fizikal seperti warna dan saiz. Manakala perniagaan berasaskan perkhidmatan menghasilkan barang yang tidak nampak seperti memberi kepuasan kepada pengguna. Dari segi aspek aktiviti pula, perniagaan berasaskan pengeluaran memerlukan dua aktiviti iaitu menghasilkan barang dan aktiviti perkhidmatan untuk memasarkan barangan kepada pengguna seperti perkhidmatan peruncitan. Manakala perniagaan berasaskan perkhidmatan hanya menjalankan aktiviti perkhidmatan langsung seperti aktiviti perkhidmatan pendidikan dan kewangan kepada pengguna. Dari segi aspek input pula, perniagaan berasaskan pengeluaran menggunakan peranan orang tengah dalam mendapatkan input untuk menjalankan aktiviti pengeluaran. Perniagaan berasaskan perkhidmatan pula lebih fokus kepada kemahiran, kepakaran individu dalam menyampaikan perkhidmatan secara langsung kepada pengguna. Sekarang, kita akan membincangkan tentang sektor perniagaan. Terdapat 3 jenis sektor perniagaan, iaitu sektor swasta, sektor awam dan sektor badan berkanun. Kita mula dengan sektor swasta. Sektor swasta ialah perniagaan yang dimiliki oleh seseorang atau kumpulan dan menjalankan perniagaan bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Dalam sektor ini akan menggunakan faktor-faktor pengeluaran untuk mencapai matlamat mereka. Terdapat pelbagai jenis perniagaan dalam sektor swasta seperti milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan koperasi. Peranan sektor swasta ialah untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan, menyediakan peluang pekerjaan dan menyumbang kepada pendapatan kerajaan melalui pembayaran cukai keuntungan yang digunakan untuk mengabungkan ekonomi negara. Yang keduanya ialah sektor awam. Sektor awam ialah organisasi yang dimiliki
dibiayai dan diurus sepenuhnya oleh kerajaan dalam melaksanakan dasar kerajaan yang bermatlamatkan menjaga kebajikan rakyat dalam membangunkan negara. Jenis perkhidmatan yang disediakan seperti pendidikan, perubatan, keselamatan dan infrastruktur. Peranan sektor awam ialah untuk menyediakan kemudahan awam yang tidak dapat disediakan oleh swasta, menggalakkan pertubuhan sektor-sektor penting dalam negara melalui memberi intensif tertentu dan mengeluarkan lesen dan permit bagi membolehkan perniagaan menjalankan aktiviti mereka dengan sah. Akhirnya, sektor badan berkanun. Sektor badan berkanun ialah agensi kerajaan yang diperbadankan bagi melaksanakan dasar-dasar dan tanggungjawab terhadap aktiviti kerajaan secara khusus. Sektor ini ditubuhkan untuk melaksanakan aktiviti penting yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Contohnya seperti kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Yang kedua, pembangunan sumber manusia berhad PSMP. Peranan badan berkanun ialah untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosioekonomi negara yang tidak diceburi oleh sektor swasta kerana kurang menguntungkan atau memerlukan modal yang besar. Yang kedua, membantu kerajaan meningkatkan penglibatan golongan bumiputera dalam aktiviti ekonomi. Yang ketiga, untuk menyediakan kemudahan latihan dan pembangunan dalam usaha melahirkan modal insan terlatih. Yang akhirnya, untuk menguatkuasakan undang-undang yang digubal oleh kerajaan seperti mengawal selia aktiviti perniagaan oleh sektor swasta. Akhirnya adalah tahap perniagaan. Antara tahap perniagaan adalah primer, sekunder, tertier, huluan, hiliran, domestik dan antarabangsa. Tahap primer merupakan aktiviti pengeluaran ekstraktif iaitu aktiviti mengeluarkan atau mengekstrak bahan mentah dari sumber semula jadi untuk proses pengeluaran selanjutnya. Aktiviti ekonomi di tahap ini meliputi aktiviti pelombongan, perikanan, pembalakan dan pertanian. Bahan mentah yang dihasilkan adalah seperti biji timah, petroleum, gas asli, kayu balak, kelapa sawit, getah, padi dan sebagainya. Tahap sekunder merujuk kepada aktiviti memproses bahan mentah yang dihasilkan dari tahap primer kepada barangan siap dan separuh siap. Ia juga merangkumi aktiviti pembuatan dan perindustrian. Contohnya memproses getah menjadi tayar, kayu balak menjadi perabot dan kapas menjadi tekstil. Tahap tertier meliputi penyediaan perkhidmatan seperti perbankan, insurans, pergudangan, pengangkutan dan penghubungan yang membantu melancarkan pengurusan serta perjalanan aktiviti perniagaan. Huluan merujuk kepada aktiviti perniagaan yang terlibat dalam pengeluaran bahan input kepada perniagaan hiliran atau perniagaan lain. Aktiviti huluan merujuk kepada perniagaan yang berlaku dahulu sebelum perniagaan lain dapat dijalankan. Contohnya, ladang getah menjadi aktiviti huluan kerana ia menghasilkan susu getah yang digunakan sebagai input oleh pengeluaran tayar. Hiliran merujuk kepada aktiviti perniagaan yang berlaku bagi memproses input yang diperoleh dari perniagaan lain untuk menjadi barang siap atau separuh siap yang dijual kepada pengguna pembeli industri. Aktiviti hiliran berlaku selepas aktiviti huluan. Contohnya, aktiviti membuat tayar merupakan perniagaan tahap hiliran yang memproses susu getah yang diperoleh dari ladang getah. Perniagaan domestik ialah perniagaan yang hanya berlaku dalam negara dan menggunakan mata wang tempatan sahaja. Produk yang dihasilkan adalah untuk pasaran tempatan sahaja. Perniagaan domestik terdiri daripada perniagaan runcit dan borong. Perniagaan runcit ialah aktiviti pengalihan atau penjualan barang kepada pengguna akhir secara kecil-kecilan. Perniagaan borong pula ialah perniagaan yang membeli barangan secara pukal daripada pengeluar dan kemudian memecah pukal untuk dijual kepada peruncit. Antara kebaikan perniagaan domestik ialah memberi pendapatan kepada negara, mewujudkan peluang pekerjaan, menjimatkan tukaran asing, menggunakan input negara secara optimum
dan meningkatkan kegiatan huluan. Perniagaan antarabangsa melibatkan kegiatan ekspor dan import antara dua atau lebih buah negara. Perniagaan antarabangsa melibatkan pertukaran mata wang asing. Ekspor ialah kegiatan menjual barangan dan perkhidmatan ke negara lain. Import ialah kegiatan membeli barang dan perkhidmatan dari negara lain. Antara kebaikan perniagaan antarabangsa ialah meningkatkan pendapatan negara, memperbaiki imbangan bayaran, meluaskan pasaran produk dan meluaskan pilihan pengguna.